Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Firdaus, Kuliah Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam sesi mingguan kita yang merupakan perbincangan, pengongsian hal-hal berkaitan dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana isu kita pada ketika ini ialah untuk menghilangkan andaian-andaian, tohmah-tohmah, info-info yang tak benar yang mengaitkan Maulid Nabi dengan golongan Syiah. Jadi insya-Allah kami akan aturkan sedikit demi sedikit beberapa fakta-fakta sejarah, penerangan-penerangan, penjelasan dan juga hikayah-hikayah sahihah yang berlaku dalam dunia Islam, dalam tarikh Islami, yang menunjukkan Maulid Nabi Ahli Sunnah wal Jamaah sudah wujud lama sebelum kaum Syiah mempromosikan cara mereka. Baik, saya janjikan untuk menceritakan hikayah-hikayah, iaitu kisah-kisah yang telah berlaku menunjukkan kebenaran, keberkahan yang wujud pada majlis-majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya dah senaraikan ada lagi 3 kisah. Kerana kisah terlalu banyak, saya akan ambil kisah yang berkualiti, yang bernilai, yang rujukannya kuat dan mantap. Hanya tinggal 3 sahaja. Tinggal 3 lagi hikayah. InsyaAllah kalau terjumpa lagi, saya akan updatekan lagi. Kerana asalnya memang tinggal 2, tapi baru ketemu lagi, jadi sudah 3. Dan hikayah-hikayah ketiga ini akan saya sambung nanti pada sesi akan datang. Pada kali ini, ketika menyiapkan hikayah, kami ketemu beberapa fakta-fakta sejarah yang sangat bernilai. Maka insya-Allah pembentangan kali ini hanya membentangkan mengenai fakta bernilai mengenai Maulid Nabi SAW wujud sebelum Salahuddin Ayyubi, sebelum Sultan Muzaffar Shah. Baik, ia bermula apabila kita membincang mengenai apakah salafus salih pernah mengamalkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan Maulid artinya membaca kitab Maulid, yang mana ramai-ramai duduk mendengar. Itu maksud saya membaca Maulid, bukan perayaan. Perayaan itu diadakan oleh Raja Muzaffar, dan perayaan itu berperingkat-peringkat. Ada perayaan peringkat kawasan tertentu, tapi ada peringkat nasional. Sultan Muzaffar Shah adalah orang pertama, raja pertama menyambut Maulid dengan bacaannya peringkat nasional di kalangan ahli sunnah jamaah. Sebelumnya memang sudah ada sultan-sultan daripada Syiah, khalifah-khalifah daripada Syiah menyambutnya peringkat perayaan. Kita tak menghiraukan perbuatan Syiah, mereka ambil daripada kita. Ikutilah kuliah kita akan dapat melihat bacaan Maulid sudah ada di kalangan salafus salih jauh sampai ke atas. Baik, pada kali ini kita akan berikan penerangan saja, penjelasan fakta mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita terbaca bahagian ini apabila orang ada yang mengandaikan, membuat tohmah Imam Ghazali lemah dalam ilmu hadis, Imam Ghazali jahil dalam ilmu hadis. Maka apabila kita membaca bahagian ini, ramai ulama bangun dan membentras fahaman yang silap atau fakta, statement-statement yang keliru mengenai Imam Al-Ghazali. Tidak akan disebut sebagai hujatul Islam, tidak akan disebut sebagai imam kalau asas pelajaran ilmu hadis beliau tak miliki dan mahir. Maka saya tersempat melihat tulisan Imam As-Subuki. Beliau ini menulis dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, tak pasti Syafi'i Kubrah ke Syafi'iyah biasa, Tabaqatus Syafi'iyah, juz yang kedua, muka surat 100, juz yang keempat muka surat 111. Imam Subuki ada menceritakan mengenai Imam Al-Ghazali. Beliau menjawab tohmah-tohmah yang ada pada zamannya,
yang mengatakan beliau ini tak pakar dalam hadis. Maka Imam Subuki membongkarkan semua maklumat-maklumat mengenai Imam Ghazali mengenai ilmu hadis. Antaranya beliau mengatakan pada zaman Imam Ghazali tak disebut sebagai imam kalau tak pakar sebagai dalam bidang hadis. Dan apalagi beliau ini seorang ahli tafsir. Imam Ghazali mempunyai tafsir Yaqutut Ta'wil fi Ilmi Tanzil 33 jilid. Nah, tak diketemu sampai hari ini, di mana mungkin masih manuskrip lagi. 33 jilid, begitu banyak volume 33 Yaqutut Ta'wil fi Ilmi Tanzil. Tak mungkin akan orang yang tak tahu hadis menulis tentang tafsir pada zaman dahulu yang sangat ketat. Zaman sekarang tak tahu bahasa Arab pun cakap pasal Islam, tak tahu nahwu pun cakap pasal agama. Berbeza sekarang dengan dahulu. Tapi dahulu Masya Allah, paling-paling 52 hadis, 52 ilmu baru digelar ulama. Hanya fardu ain saja belum. Jadi Imam Subuki bongkar, tak mungkin orang yang ada tafsir tak tahu hadis. Orang yang memiliki sandaran kuat dalam usulul fiqh. Beliau ada kitab Basit, ada kitab Wajiz, dan ada beberapa lagi kitabnya yang mengkhulaskan kitab-kitab usul fiqh. Tak mungkin orang yang pakar menjadi rujukan ulama-ulama Syafi'i selepasnya daif atau jahil tentang hadis. Kemudian juga mengenai tauhid, beliau ni adalah orang yang menjadi rujukan ahli sunnah wal jamaah dalam akidah Asy'ariyah. Maka tak mungkin. Beliau ada kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab itu sangat baik dalam akidah, dan tak mungkin beliau tidak mengetahui tentang ilmu hadis. Dan beliau mempunyai kitab Faisul Tafriqah, iaitu kitab menerangkan bagaimana nak memisahkan kumpulan ahli kiblah sebagai kufur ke atau Islam. Sebab 72 golongan itu masih Islam, masih kaum muslimin. Bila kita namakan dia kafir, maka batasannya mana? Begitu perinci bahagian ini. Tak mungkin beliau lemah dalam hadis. Dan yang paling masyhur, beliau mempunyai kitab Ihya Ulumuddin, di mana dalamnya terdapat bermacam-macam ilmu yang disandarkan. Hanya orang yang membaca kitabnya lemah hadis, tak jumpa hadisnya. Orang yang tak jumpa bukan maknanya tak ada, kelemahan diri mereka yang tak jumpa. Baik, dalam Imam Subuki membongkarnya, kami terjumpa satu fakta untuk kita share pada kali ini, iaitu Imam Ghazali selepas dia menyenaraikan nama-nama gurunya, beliau telah membaca ilmu hadis daripada gurunya, iaitu kitab Bukhari dan Muslim daripada guru-gurunya sekian begitu banyak, dan takhasus dalam bidang Bukhari sekian begitu banyak, dan kitab hadis mutafarriqah, maknanya kitab-kitab hadis yang lain yang tak tumpu pada Bukhari dan Muslim, al-hadis mutafarriqah, alaf minal fuqaha, beribu guru-gurunya daripada ahli fikih mengenai ilmu hadis, alaf minal fuqaha. Ini kata Imam Subuki. Dan yang menarik untuk kita share, wasami'a kitab maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'alif Abu Bakar Ahmad bin Amr Asy-Syaibani. Imam Ghazali termasuk orang-orang yang duduk mendengar bacaan maulid, yang kitab maulid itu dikarang oleh Abu Bakar bin Ahmad Asy-Syaibani. Itu karangan kitab tu oleh Syekh Abu Bakar Ahmad. Tapi kumpulan siapa yang beliau ikut? Kumpulan gurunya, iaitu Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Khawari. Beliau mengikuti majlis maulid itu, dan tulisan kami dapati Imam Ghazali ni wafat bila? 505 Hijrah. Yang kita kisahkan pada pengajian lalu, Sultan Muzaffar Shah 630, 100 tahun sebelum Sultan Muzaffar Shah, 100 tahun lebih sebelum Muzaffar Shah ini, Imam Ghazali dah baca maulid. Imam Ghazali dah baca maulid. Bermakna dengan fakta yang kita jumpa ini menisbatkan bahawa orang pertama baca maulid bukan Sultan Muzaffar Shah. Orang pertama mungkin ada lagi sebelum Imam Ghazali. Jadi kita boleh gugurkan semua andaian-andaian, tuhmah atau semua kekeliruan mengatakan maulid mula pada Sultan Muzaffar, maulid mula pada Sultan Salahuddin Ayyubi. Salah.
Sudah ada maulid sebelum tu, 100 tahun sebelum tu. 505 tarikh wafatnya Imam Ghazali. Mungkin sebelum 505 dah baca maulid, sudah ada. Yang saya nak share ni, kitab yang ditulis, yang dibaca oleh Imam Ghazali itu kitab maulid. Nama kitabnya Al-Maulidin Nabi. Dulu-dulu semua kitab maulid banyak namanya sama, Al-Maulidin Nabi. Riwayat dalam saja lain, tapi tajuk hampir-hampir sama semua. Al-Maulidin Nabi ini, kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Amr Asy-Syaibani. Kita tengok bila dia wafat, yang tulis kitab ni. Masya Allah, dia wafat 287 Hijrah. Ini kita kongsi bersama para jemaah. Kitab Maulid telah ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syaibani ini 287 Hijrah, termasuk orang salaf. Orang salaf dah menulis. Dan dia ni seorang Iraqi. Dan beliau ni murid kepada dua guru yang besar. Siapa gurunya? Ibnu Abi Syaibah dan Imam Bukhari. Bermakna dia pakar hadis. Bermakna Syekh Abu Bakar Ahmad bin Amr Asy-Syaibani pakar hadis. Orang pakar hadis sahaja boleh menulis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu selok-belok riwayat. Jadi sudah ada pengamalan membaca maulid pada zaman salafus salih. Ini fakta, harus kita sebarkan. Maulid Nabi telah wujud pada zaman salafus salih. Ada pun yang kita mengatakan, kami tak jumpa amalan maulid pada zaman salaf, hanya berlaku selepas 300 tahun, itu adalah pendapat dia, kajian dia. Dia tak jumpa. Bila dia tak jumpa, itu bukan fakta. Bila dia tak jumpa, itu bukan maknanya maulid tak ada. Sekali lagi saya mengatakan, bila ada alim ulama mana-mana mengatakan maulid tak dikenali, tak diketahui sehingga selepas 300 tahun hijrah, itu bukan bermakna benar-benar berlaku. Itu adalah dia yang tak jumpa. Sekarang saya dah share dengan para pendengar sekalian, yang mana insya-Allah ada lagi 3 kisah yang menunjukkan telah ada wujud pada zaman salafus salih. 300 tahun pertama sudah ada, tetapi secara kelompok-kelompok kecil sudah ada. Yang penting amalan itu baik dan bagus, dipuji oleh orang-orang, dan ulama-ulama besar kemudian mengikuti. Kalau benda tu batil, Imam Ghazali tak akan duduk baca maulid. Dan apabila Imam Ghazali duduk baca maulid, kita nak nisbahkan dia Syiah. Oh, Imam Ghazali pun Syiah, kita nak buat statement gitu. Beliau adalah orang yang paling kuat menentang Syiah. Baca kitabnya, macam mana beliau menundukkan kumpulan Syiah, sehingga Syiah pada zamannya semua masuk ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu beliau digelar Hujatul Islam. Jadi tak boleh buat fakta Imam Ghazali pun Syiah. Tidak. Malah itu tidak ada kaitan maulid dengan Syiah langsung. Telah kita terangkan tadi. Baik, selepas kita jumpa fakta ini, di mana Abu Bakar Ahmad ini, beliau ini wafat 287 Hijrah yang menulis. Maka kita bukalah pada kisah-kisah orang pada zamannya, kita jumpa lagi 2 ulama besar mengarang maulid. Satu kurang masyhur, mengarang maulid pada tahun 200 Hijrah lebih juga. Ini satu maklumat dan rezeki. Maklumat ini adalah rezeki. Sampaikan, sebarkanlah kepada yang lain bahawa maulid Nabi sudah ada pada zaman salafus salih. Sebelum Imam Syekh Abu Bakar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Amr Syaibani, sebelum beliau menulis, telah ada seorang lebih kurang 10 tahun sebelumnya, iaitu Syekh Baqi ibnu Mukhallad bin Yazid al-Andalusi. Beliau seorang Andalusi. Karang kitab Al-Maulidin Nabi. Dan di karang ini, yang beliau ini Al-Baqi ibnu Mukhallad ni, atau Mukhallad, dia wafat bila? 276 Hijrah. Masya Allah, 276 Hijrah kitab Maulid telah ditulis. Syekh Abu Bakar Ahmad 287 Hijrah. Dan kami nak khabarkan, terjumpa lagi. Ini semua tak masuk dalam saya punya early action plan untuk kuliah-kuliah. Baru ni jumpa lagi. Mungkin akan bertambah lagi. Yang saya cakap 3 hikayah yang saya nak ceritakan, mungkin bertambah lagi, tak tahu, wallahu a'lam.
Tetapi setakat ini kita jumpa yang benar-benar ialah imam yang sebelum Syekh Baqi bin Mukhallad ada lagi satu imam, Syekh Muhammad bin Amru Waqid Al-Waqidi. Siapa yang baca kitab Arab, baca kitab hadis, kata kitab sirah pun beliau ada, kitab sejarah, Imam Al-Waqidi. Imam Waqidi ini penulis kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat bila? 207 Hijrah. Masya Allah. 207 Hijrah bukan salaf. 207 Hijrah lah waktu salafus salih, Masya Allah, waktu gemilang telah ditulis kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kali ini kita telah didedahkan fakta yang sangat bernilai. Kita hapuskan pahaman yang mengatakan maulid ni baru direka-reka, maulid ni adalah bid'ah, maulid ni raja-raja yang sesat, maulid ni adalah benda yang tak ada pada zaman dulu. Ini semua kita buang. Sebab tak mencari tak jumpa. Orang yang tak mencari, mendengar andaian-andaian, diikut, dia ambil atas dasar baik sangka dia pada orang yang menceritakan. Padahal kalau dia kaji, banyak, insya-Allah akan kita bongkar sama-sama. Ada lagi beberapa lagi yang lebih menarik daripada apa yang ada pada pagi ini. Ikutilah kita sama-sama. Ikutilah kita sama-sama untuk mengikuti. Sebab saya sudah ketemui orang yang karang kitab maulid lebih kurang dalam handphone saya ni yang ada dekat screenshot yang dalam tengah rekod ni. Kat dalam handphone saya ada 130 pengarang kitab maulid daripada zaman kita sekarang sampai ke atas, sedekat-dekatnya zaman sahabat. Sudah ada kitab maulid yang ditulis oleh ulama-ulama 130, bukan sedikit. Yang terkenal beberapa saja: Berzanji, Dibai, Samtud Durar, Diya'ul Lami'. Dan kan ada beberapa lagi, kitab Al-Manawa kat Mesir, Al-Manawa, Maulid Al-Manawa atau Manawi. Ini beberapa yang masyhur. Tapi secara buka kitab kita tengok sejarah 130. Ini yang daif, yang daif ni yang kumpul 130. Kalau para pendengar lebih rajin daripada saya, lebih pada 130 akan jumpa. Baik, jadi inilah. Kemudian dalam hal ini juga saya lihat satu informasi yang baik. Terjumpa juga Imam Qushairi ada mengarang kitab kitab Maulid. Imam Qushairi ni, Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi ini, beliau meninggal 465, bawah sikit pada Imam Ghazali. Beliau memiliki kitab Maulidnya sendiri. Bermakna Raja Muzaffar dah ada Maulid. Imam Maulid pada 500. Imam Qushairi sudah ada mengarang kitab Maulidnya sendiri. Imam Qushairi yang terkenal dengan kitab Risalatul Qushairiyah, seorang sufi yang agung dalam menjelaskan tentang hal-hal kesufian. Beliau ada kitab Maulidnya sendiri. Dan kita lihat pengarang kitab bagi bacaan Imam Ghazali itu adalah orang yang hidupnya pada zaman 200 lebih Hijrah. Ini memberikan kita suasana, gambaran, sudah ada tradisi di kalangan ulama', bukan orang-orang awam. Ulama' sudah memakainya, ulama' telah memilikinya bacaan tersebut, belum disebarkan pada orang awam. Raja Muzaffar lah antara orang yang menyebarkan kepada orang awam. Tengok, insya-Allah. Baik, setakat ini dahulu kita share. Insya-Allah kalau kita tak jumpa apa-apa lagi, kita akan teruskan dengan 3 lagi hikayah yang sangat menarik yang ada dalam sejarah Islami, dalam tarikh Islami. Ada dalam kitab sejarah yang dibaca oleh pelajar-pelajar masa Junid, termasuk sekali dalam kisah Malik ibn Marwan. Ada mengenai kisahnya. InsyaAllah nantikan kita pada episod akan datang. Bahagian akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.